Wei, hang buat apa tu? Tengah baca tajuk kelompok dalam buku Psikologi Sosial. Hai, nama saya Syaifah Nasibah binti Saisak. Nombor matrik M214012-946. Hai, Assalamualaikum. Saya Anissa Rifah binti Muhammad. Nombor matrik M2140211246. 3 ciri mempengaruhi kewujudan satu kelompok. 1. Komposisi mempengaruhi tahap prestasi kelompok. 2. Struktur menentukan jenis pengaruh yang berlaku di kalangan ahli. 3. Prestasi kelompok melibat sejauh mana kejayaan atau kegagalan ahli dalam mencapai matlamat. Komposisi kelompok, saiz kebolehan bangsa, personaliti ahli. Ciri kelompok, saiz, komunikasi, kohesif, prestasi. Faktor yang mempengaruhi kualiti keputusan yang dibuat dalam kelompok. Pertama, penerimaan matlamat sepunya. Kedua, pengagihan tugasan kelompok. Ketiga, komunikasi dan struktur status. Keempat, saiz kelompok. Proses asas sosialisasi kelompok. 1. Penyiasatan. Ahli kelompok membuat penilaian berkaitan dengan ganjaran yang bakal diperolehi ataupun ganjaran. 2. Komitmen. Ahli kelompok akan menyertai serta komitmen di dalam kelompok jika mendapat ganjaran dan tawaran. Semakin tinggi ganjaran ditawarkan, semakin tinggi komitmen yang diberikan. 3. Perubahan peranan. Perubahan yang dibuat boleh menyebabkan faktor proses sosialisasi, interaksi, kerjasama, perhubungan, pertentangan dan persaingan. 9. Tahap sosialisasi kelompok. Penyiasatan, kemasukan, sosialisasi, penerimaan, pengekalan, perubahan, sosialisasi semula, penarikan diri, kenangan. Tahap pertama, penyiasatan. Individu yang menyertai kelompok akan membuat penilaian terhadap kelompok termasuk ciri-ciri dan jenis kelompok. Kelompok yang mempunyai matlamat dan objektif yang sama. Tahap kedua, kemasukan. Individu diraikan sebagai tanda penerimaan kelompok. Di tahap ini, kemungkinan individu sebagai ahli baru akan merasa keliru dalam kelompok. Ini disebabkan individu masih lagi perlu menyesuaikan diri dengan kelompok. Tahap ketiga, sosialisasi. Ahli mempelajari kebudayaan kelompok serta peranannya dalam kelompok. 2 bentuk sosialisasi. 1. Asas. Proses sosialisasi yang dialami dari segi emosi dan efektif. 2. Sekunder. Proses menuju ke alam kedewasaan. Tahap keempat, penerimaan. Komitmen antara ahli adalah tinggi. Individu mula menyesuaikan diri. Berlakunya persetujuan antara ahli terhadap matlamat dan nilai kelompok. Keinginan untuk memberi sumbangan kepada kelompok. Tahap kelima, pengekalan. Kelompok cuba menstrukturkan dengan mengambil kira sumbangan yang diberikan. Berlakunya kerjasama antara ahli kelompok. Wujudnya permuafakatan. Tahap keenam, perubahan. Tahap ini juga dipanggil konflik. Kadangkala terdapatnya peranan ahli baru yang tidak sesuai dengan harapan dan kehendak kelompok. Berlakunya ahli yang menentang suatu isu. Tahap ini kelompok mula mengalihkan pandangan dan melenyapkan komitmen ahli tersebut. Tahap ketujuh, sosialisasi semula. 3 cara sosialisasi semula. 1. Menyelesaikan pertentangan dalam personaliti individu. 2. Mengubah suai persikaran individu. 3. Perubahan dalam keseluruhan konfigurasi institusi itu sendiri. Perundingan yang dijalankan berjaya, individu akan menyertai kelompok semula. Tahap ke-8, penarikan diri. Komitmen ahli dan kelompok telah luput. Ahli-ahli mula menunjukkan penurunan dari segi prestasi dan komitmennya dalam melaksanakan sebarang kerja yang dipertanggungjawabkan. Persaraan memperlihatkan berakhirnya perkhidmatan dan sumbangan ahli. Tahap ke-9, kenangan. Perhubungan ahli dengan kelompok tamat. Ahli meninggalkan kelompok sudah pasti akan mengingati segala kenangan dan pengalaman yang telah dilalui dalam kelompok.
Menaruh orang lain terhadap prestasi. Pertama, jumlah usaha yang dicurahkan. Kedua, meningkatkan kebangkitan. Yang terakhir, mempengaruhi tingkah laku.